Saya jemput Menteri 25 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabat Tan Sri Pusi, ahli-ahli yang berhormat, saya bagi pihak Kementerian Negeri merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam membahaskan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Dalam Negeri. Saya cuba menjawab kerana banyak persoalan yang dibangkitkan, hanya 25 minit. Jika sempat menjawab, jika tak sempat, saya bagi jawapan bertulis. Saya mulakan dengan yang berhormat besut yang menyebut soal-soal berkaitan dengan kenyataan mengugut, akta berkaitan dengan 3R akan dimansuh atau dipinda, apakah tindakan kerajaan untuk mengelak ketakutan rakyat dalam bersuara, apakah garis panduan berkaitan dengan 3R. Sebenarnya dah banyak kali dijawab dalam dewan ini. Isu 3R di Malaysia adalah kompleks dan melibatkan bidang kuasa pelbagai institusi dan agensi. Dalam menangani isu-isu 3R yang semakin menular pada masa ini, Kementerian Dalam Negeri melalui penguatkuasaan PDRM sentiasa berpandukan kepada ketetapan dalam Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang lain yang berkuasa. Antaranya adalah Akta Hasutan 1948, Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi Multimedia 1998. Saya dah sebut tempoh hari bahawa bukan semua perkara berkaitan 3R adalah dilarang. Dilarang melainkan ianya bertentangan dengan peruntukan-peruntukan di bawah akta-akta dan perundangan-perundangan yang saya nyatakan tadi. Maknanya jika menyatakan berkaitan 3R menyalahi akta-akta yang disebut tadi, maka ia dilarang. Dalam hal ini, sekiranya mana-mana pihak yang tidak memahami perkara ini secara sepenuhnya, maka pendekatan yang difikirkan lebih baik adalah tidak membicarakan perkara ini secara terbuka sehingga mengundangkan rasa tidak puas hati dan kurang senang pihak-pihak yang lain. Fitrah definisi 3R dalam acuan negara ini adalah sangat meluas dan untuk menghadkan pemakaiannya kepada limitasi garis panduan hanya akan membuka ruang dan peluang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasi batasan-batasan yang digariskan. Sukacita ditegaskan bahawa PDRM hanya melaksanakan amanah dengan bertindak berdasarkan undang-undang yang ditetapkan dan tidak bertindak lebih daripada itu. Dan sekiranya mana-mana pihak, individu, NGO atau rakyat negara ini yang tidak berperhati dengan tindakan-tindakan yang diambil, maka mereka boleh mengumpulkan bantahan atau aduan dan saluran-saluran disediakan yang berkaitan, antaranya lah melalui IPCC dan sebagainya. Menteri, sikit Menteri. Menteri, persoalan saya, kenapa perlu ada ugutan daripada Menteri Komunikasi tentang perkara ini? Ya, kalau lebih baik adakan advokasi bagi penerangan yang ini boleh, yang ini tak boleh apa semua. Tapi jangan ada ugutan, besok ada kereta peronda datang depan rumah apa sebagainya. Takkan itu pun hakim tak tahu, bekas hakim tak tahu. Itu bekas hakim pun takkan tak tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Jangan kutuk raja. Macam contoh Hambi Kedah, kutuk kami, Raja Selangor tak boleh. Bukan saya faham maksudnya yang apa ni, yang rakyat ni. Yang tak faham tu. Apa masalah ni? Ya Muhammad. Dia baik, Menteri jawab Ya sekarang. Muhammad, saya tidak boleh Rukun negara tak ikut ni, kesopanan kesusahan tak ada ni. Okey, Menteri. Ya Muhammad, saya tidak boleh menjawab soalan tersebut. Soalan itu perlu ditanya ke kementerian lain. Berkaitan dengan isu yang dibangkitkan berkaitan dengan isu sokongan kepada kerajaan, PDRM menerima satu laporan polis berkaitan isu yang disebut oleh Yang Berhormat. Didapati tujuan utama pengadu membuat laporan polis tersebut adalah sebagai covering report untuk rujukan pihak SPRM kerana dikatakan melibatkan saluran dana yang salah yang dilakukan oleh kerajaan dalam laporan berkenaan. Jadi berdasarkan fakta dan keterangan yang ada, kes ini kita klarifikasikan dan dirujuk kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Yang Berhormat Air Hitam membangkitkan isu kanak-kanak bawah 12 tahun yang tinggal di luar negara seperti di Amerika Syarikat, di Arab Saudi, yang mengalami kesukaran untuk membaharui pasport disebabkan hanya mempunyai MyKit, dan bertanya bagaimana
KDN mau membantu perkara ini. Saya ucapkan terima kasih Yang Berhormat kerana membangkitkan isu-isu seumpama ini yang menunjukkan keprihatinan kita kepada rakyat negara ini. Untuk makluman Yang Berhormat, semua kanak-kanak di bawah 12 tahun yang mempunyai CJ kelahiran dalam negara dan mempunyai 12 digit nombor perkenalan boleh membuat permohonan pasport melalui ibu bapa, penjaga di mana-mana pejabat kedutaan atau Suruhanjaya Tinggi Malaysia di luar negara. Saya rasa Yang Berhormat tahu perkara ini. Manakala isu kanak-kanak yang tidak dapat membuat permohonan pasport di luar negara, barangkali mungkin melibatkan kanak-kanak kepada warga negara yang lahir di luar negara dan hanya mempunyai CJ kelahiran luar negara atau dikenali sebagai borang W atau borang H. Bagi mengatasi masalah ini, kanak-kanak yang belum mempunyai CJ kelahiran seperti kanak-kanak yang lahir di luar negara tadi, Jabatan Pendaftaran Negara telah merangka program Mekar Diaspora, iaitu kita hantar pasukan khas daripada KDN di bawah Jabatan Pendaftaran Negara ke luar negara untuk membantu kanak-kanak tersebut mendapatkan CJ kelahiran atau MyKit. Seterusnya untuk membuat permohonan pasport. Ini memang dalam tindakan kementerian program yang saya sebutkan tadi, Yang Berhormat. Yang Berhormat Damansara bangkit kerana beberapa isu tadi, antara Yang ialah Berhormat Timbalan Menteri sekejap. Saya ucapkan tahniah kepada KDN kerana inisiatif ini sangat memang lama orang tunggu dan saya berharap selepas Mekar tu Amerika Syarikat ada 3,000 lebih dan saya difahamkan jumlah peruntukan yang diperlukan oleh KDN adalah 2 juta. Dah selesai masalah dekat Mekar, selepas tu bantu pula anak-anak Malaysia yang terkandas. Saya ucapkan tahniah sekali lagi. Terima kasih. terima kasih Aitam atas sokongan tersebut dan kita memang sentiasa untuk melakukan terbaik kepada rakyat Malaysia dalam atau luar negara. Yang Berhormat Damansara bangkit soal peruntukan 6 juta yang diperuntukkan kepada IPCC sama ada yang telah diluluskan rang undang-undang IPCC yang dibangkitkan berkuasa pada Jun 2003. Sejak IPCC mula beroperasi sehingga 15 November 2023, IPCC telah menerima sebanyak 94 aduan. Selaras dengan Seksyen 25 Akta Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, Akta 839, aduan-aduan ini akan dibuat pengkelasan oleh Jawatankuasa Aduan yang dibentuk sebaik saja anggota Suruhanjaya selesai dilaksana dalam tempoh yang terdekat. Proses pemilihan penilaian dan pelantikan anggota Suruhanjaya, yakni pengurusi dan anggota sedang giat dijalankan dan IPCC akan berfungsi sepenuhnya pada tahun depan, awal tahun depan ini. Ini status terkini, Yang Berhormat. Untuk data-data terkini saya boleh kongsi dengan Berhormat nanti kalau saya jawab terlalu detail. Baik, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Berkaitan dengan laporan yang sudah diterima lebih 90 yang disebut tadi, menantikan wujudnya jawatankuasa ini. Apabila jawatankuasa ini ditubuhkan, apakah proses dia? Adakah mereka akan dipanggil untuk memukakan aduan mereka dan satu pendengaran diberikan atau bagaimana pergerakan dia, Yang Berhormat Timbalan Menteri? SOP dan proses-proses ini akan ditentukan setelah pelantikan Suruhanjaya ini dapat dimutamakkan. Yang jelas ialah kita mengambil semua aduan dan kita akan klasifikasikan setiap aduan, kita akan teliti dengan baik dan akan beri keadilan kepada semua yang terlibat. Yang Berhormat sebut juga berkaitan dengan butiran 24,000 alat bantuan teknik PDRM. Pelbagai agensi jabatan di bawah PDRM mendapat manfaat berkaitan perkara ini, tapi fokus Yang Berhormat tadi ialah tentang kamera badan. Kamera badan ini akan digunakan oleh anggota PDRM yang bertugas di lapangan, terutama bagi unit kereta peroda polis MPV dan unit rondaan bermotosikal URB serta rondaan jalanan polis di 157 ibu pejabat polis daerah di seluruh negara. Sejumlah 30 juta dibentukkan untuk perolehan paatan ini. Sukacita saya maklumkan bahawa mesyuarat penilaian pembuktian konsep telah diadakan pada 26 Oktober lalu
dan akan dimuktamadkan dalam mesyuarat lembaga perolehan pada akhir November ini. Setelah proses ini selesai, ia akan diguna dan diharap akan mencapai matlamat sebagaimana yang kita sasarkan. Yang Umat Damansara juga sebut berkaitan dengan panel bebas, itu 5 panel bebas untuk kes jenayah di bawah PDRM. Berapa laporan polis terhadap pegawai SPRM yang dikatakan salah guna kuasa, apa tindakan diambil dan perkara dibangkitkan tadi. Saya nak sebut pada tahun 2021 sebanyak 3 kes telah disiasat oleh PDRM. 2 kes telah diputuskan tiada tindakan lanjut oleh DPP. Manakala 1 kes masih dalam siasatan PDRM. Bagi tahun 2022, terdapat 3 kes yang telah disiasat dan kesemua kes telah diputuskan tiada tindakan lanjut oleh DPP. Manakala bagi tahun 2023 setakat ini tiada apa-apa laporan yang kita terima. Merujuk kepada kes Syirul tadi. Pada 8 November 2023, Mahkamah Tinggi Australia memutuskan adalah satu perbuatan yang tidak sah dari segi undang-undang untuk menahan seorang warga asing tanpa tempoh tentu serta tidak boleh dihantar pulang. Keputusan ini menyebabkan tahanan dengan visa sementara termasuk Syirul telah dibebaskan. Yang Umat tahu tentang kes ini, Umat. Oleh kerana perkembangan undang-undang terbaru di Malaysia yang hanya menghapuskan hukuman mati mandatory. Ini bermakna hukuman mati masih wujud di Malaysia tetapi tidak lagi menjadi mandatory. Sebaliknya mengikut budi bicara mahkamah. Yang Umat arif tentang ini. Ekoran perkembangan undang-undang tersebut, mana-mana pesalah jenayah yang telah dijatuhi hukuman mati dan masih menunggu proses pelaksanaan hukuman tersebut boleh dan diberi peluang untuk membuat permohonan kepada mahkamah untuk meminta atau merayu kepada hukuman mati tersebut. Susulan itu, kenyataan yang berbagai Tan Sri Ketua Polis Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa usaha membawa balik ini sedang dipertimbangkan dan akan dibincangkan dengan Jabatan Pengurusan Negara bersama Kerajaan Australia. Ini kenyataan Ketua Polis Negara. Walaupun Malaysia juga mempunyai treaty MLA dan ekstradisi dengan Australia, namun prinsip dual criminality terpakai dalam pelaksanaan kedua-dua treaty tersebut. Ini bermaksud satu kesalahan mestilah menjadi kesalahan jenayah bagi kedua-dua negara yang juga membawa hukuman yang sama. Sekiranya Syirul berhasrat untuk balik ke Malaysia, beliau atau peguam boleh membuat permohonan agar hukuman mati dipindah kepada hukuman lain seperti hukuman pemenjaraan. Sekiranya ini berlaku, barulah Malaysia boleh mengumpulkan permohonan ekstradisi untuk beliau menjalani hukuman di Malaysia. Ini status setakat ini, Yang Berhormat. Yang Berhormat Langkawi, ada Yang Berhormat, berkaitan dengan dadah tadi, khususnya berkaitan dengan dibangkitkan tentang pemadam tadi, saya nak sebut bahawa untuk malam Yang Berhormat, kerajaan sedia mempertimbangkan peruntukan kepada NGO untuk menjalankan kempen kesedaran pendidikan, pencegahan melalui grant madani yang disediakan oleh kementerian. Memang boleh pohon Yang Berhormat. Berkaitan dengan status pindaan rang undang-undang bagi Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan, dan bilakah pindaan rang undang-undang ini akan dibentangkan, Tan Sri? Status pindaan bagi Akta Penagih Dadah, Rawatan Pemulihan 1983 kini telah diperingkat semakan pertama Jabatan Perorangan Negara. Dan KDN menjangkakan pembentangan pindaan rang undang-undang APD ini akan dibuat pada tahun hadapan, insyaAllah. Masjid Tanah tadi bangkit juga bersama dengan Yang Berhormat Tumpat. Isu berkaitan dengan Baitul Mahabbah Jabatan Imigresen Malaysia. Ini berkaitan anak-anak yang lebih kurang 1,000 orang. Tiada akses kepada pendidikan, kesihatan, apakah peruntukan 10 juta termasuk kepada kebajikan dan peluang untuk pendidikan dan lain. Ini dibangkitkan tadi. Saya nak maklumkan bahawa Baitul Mahabbah Jabatan Imigresen Malaysia merupakan projek rintis
yang KDN lakukan dan diperkenalkan oleh kerajaan untuk menyediakan persekitaran yang lebih kondusif kepada tahanan kanak-kanak di depo immigration yang berusia bawah 10 tahun bagi memastikan perkembangan dari segi mental mereka, fizikal, emosi kanak-kanak agar lebih sempurna, termasuk elemen pendidikan. Penempatan kanak-kanak di Baitul Mahabbah yang dilaksanakan oleh KDN ini adalah bersifat sementara sehingga proses penghantaran pulang tahanan tersebut ke negara asal. Bukanlah selama-lama di situ. Ia sementara sehingga proses itu penghantaran pulang mereka berlaku. Berhubung dengan peruntukan 10 juta yang dimaksudkan tadi, ianya antara lain merangkumi perluasan Baitul Mahabbah Jabatan Imigresen Malaysia ketiga di lokasi tambahan yang akan dikenapasi oleh kerajaan meliputi Sabah, Sarawak dan satu lagi lokasi baru ialah di Semenanjung Malaysia. Ini adalah tertakluk kepada persetujuan oleh kerajaan negeri untuk mengenapasi cadangan-cadangan lokasi-lokasi tersebut dan ini menjadi jumlah keseluruhan Baitul Mahabbah JIM sebanyak 4 buah bagi tahun 2024. Apa yang kita buat ini membuktikan bahawa kerajaan Bandar ini sangat prihatin dan membela kepentingan anak-anak yang ada di semua tempat. Yang Hormat. Yang Hormat, sikit penjelasan bagi jawab bertulis sebab ini ialah berhubung dengan angka. Sepanjang tahun ini berapa orang yang telah dihantar pulang ke negara asal? Yang kita tahu bahawa kerajaan akan cuba hantar pulang orang hingga ke Myanmar yang tak mungkin boleh berlaku. Jadi saya nak tanya Muhammad, yang Muhammad sebut akan dihantar pulang. Jadi perkataan hantar pulang tu untuk tahun ni ya. Berapa orang yang telah dihantar pulang? Kalau tak ada angka pun tak apa, boleh pergi bertulis. Terima kasih. Ya Hormat, saya memang tidak ada angka sini. Tapi memang kita hantar pulang setelah proses-proses, prosedur-prosedur yang ditetapkan dapat dilengkap dan untuk itu saya akan bagi jawapan bertulis kepada Yang Hormat. Minta laluan Timbalan Menteri. Minta maaf tadi saya tidak hendak ganggu jawapan yang diberikan seterusnya. Berbalik kepada isu SPRM yang dibangkitkan tadi. Timbalan Menteri, saya dengar ada sebut berkenaan dengan laporan-laporan polis yang diterima dalam tahun 2021-22. Saya ingin berikan nombor report, iaitu report Dangwangi 028219 Palang 21, ya, di mana tidak ada jawapan berkenaan dengan perkembangan kes ini. Saya minta supaya sekiranya boleh Timbalan Menteri berikan jawapan ini secara bertulis berkaitan dengan status siasatan kes itu dan juga perkara yang berbangkit untuk report yang lain di mana kalau tidak ada tindakan yang diambil sama ada pun tidak sebab-sebab boleh diberikan kepada pengadu di situ kenapa tindakan tidak diambil. Mungkin satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh PDRM dan juga kementerian supaya bergerak ke depan pasal kita lihat bagaimana report ini diambil tindakan oleh pihak polis. Tapi kalau keputusan dibuat supaya tidak ada pendakwaan, maka itu harus diberitahu kepada pengadu. Sebenarnya apa yang berlaku adalah pihak polis melaksanakan tugas, tetapi keputusan dibuat oleh pihak lain dan sebab-sebab yang mendukung keputusan itu. Sekiranya boleh diambil dipertimbangkan cadangan itu. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih Muhammad. Kita akan teliti perkara tersebut dan apa yang diminta tadi saya akan bagi secara betul Muhammad. Jawab tempat. Bangkit adakah banduan boleh mengikuti perbelajar secara online. Silap sebut ni. Duk teringat bola sepak ya Muhammad. Ada live malam ni tak? Tan Sri pun nak tengok tu. Saya akan cepatkan. Untuk maklumat Dewan, banduan mengikuti program pengajian secara dalam talian ataupun dikenali sebagai modul pengajian tinggi melalui kerjasama Universiti Terbuka Malaysia, Universiti Pendidikan St. Idris dan Asian College of Exercise Medical melibatkan pengajian di peringkat diploma, sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Modul ini memberi peluang kepada semua banduan menyambung pelajaran di peringkat lebih tinggi sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya kita sediakan pembelajaran kepada banduan dan mereka yang mahu mengikuti pengajian ini. Tumpak juga bertanya berkaitan dengan program pemulihan di penjara dilaksanakan. Saya nak sebut bahawa bahagian yang bertanggungjawab dalam merencana dan melaksanakan program pemulihan ke atas pesalah
atau banduan di Jabatan Penjara Malaysia ialah bahagian pengurusan banduan. Semua banduan akan melalui proses pembangunan ihsan PPI yang merupakan satu sistem pemulihan yang bersepadu, merangkumi segala aspek fizikal dan kerohanian. Program ini mula diperkenalkan pada Februari 2002. Dah lama. Dah arau tak di menteri itu kot. PPI dilaksana dengan memberi penekanan terhadap pembentukan disiplin dan disuli dengan pembentukan sasiah untuk membina semula tahap jati diri dan keyakinan di kalangan pesalah. Pesalah akan dididik, diberi pendahan serta latihan yang seimbang dalam semua aspek jasmani, rohani bagi keperluan dunia dan akhirat. Selaras dengan objektif ini, bahagian pengurusan banduan JPM telah melaksanakan program yang dinamakan Program Pembangunan Ihsan PPI untuk pesalah yang ditempatkan dalam penjara. Jawab Tenggara. Bangkitkan mengenai kerajaan mengenakan hukuman lebih berat kepada parti yang tinggal di masa dan usaha untuk menyegera pengusiran parti ke negara asal. Saya nak maklumkan bahawa Kementerian Negeri melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang meneliti inisiatif untuk mengenakan hukuman lebih berat bagi mengatasi permasalahan jumlah pendatang asing tanpa izin parti yang tinggal dalam negara. Selain itu, Kementerian dan JIM juga komited untuk menyelesaikan isu parti dengan mengambil langkah-langkah berikut. Antaranya, melaksanakan inisiatif pengecualian pendakwaan dan penawaran kompaun bagi kesalahan tinggal lebih masa yang tidak melebihi 90 hari. Melalui inisiatif ini, proses pengendalian serah diri kes tinggal lebih lama dapat dilaksanakan lebih lancar. Ia juga menggiatkan kerjasama dan rundingan dengan pihak perwakilan asing bagi tujuan menyegerakan urusan dokumentasi parti untuk proses pemindahan ke negara asal. Selain itu, JIM juga menjalankan kerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk melaksanakan proses pemindahan banduan asing ke negara asal tanpa perlu ditempatkan di Dewan Immigration. Selain dari itulah melaksanakan operasi penguatkuasaan secara konsisten dengan beri fokus kepada majikan yang menyalahi Akta Immigration 1959/63. Misalnya dengan mengaji atau memberi perlindungan kepada parti. Ini antara perkara-perkara yang kita laksanakan. Dari masa ke semasa, kita perbaiki untuk menyelesaikan isu parti ini. Yang Hormat. Yang Hormat Kuantan, banyak perkara dibangkitkan tadi. Satu ialah isu mangsa skam luar negara. Rakyat Malaysia menjadi mangsa di luar negara. Apakah perlu ada usul lebih giat? Saya nak sebut bahawa Malaysia mempunyai kerjasama baik dengan negara-negara jiran melalui platform ASEAN untuk menangani isu-isu ini. Banyak isu lain lagi lah melalui kerjasama yang diwujudkan. Malaysia telah membawa isu jenayah penipuan pekerjaan ini untuk dibincangkan di Parlimen ASEAN semasa mesyuarat plenary Menteri-Menteri Keselamatan ASEAN mengenai jenayah rentas padan AMMTC dan mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan sejak tahun 2022 lagi. Untuk makluman yang hormat, perkara ini telah menjadi agenda tetap kedua-dua mesyuarat peringkat ASEAN yang mana telah turut dibincang dalam mesyuarat pada tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen negara-negara ASEAN, terutama kita, dalam menangani jenayah penipuan pekerja yang turut melibatkan rakyat kita sebenarnya. Berkaitan dengan pertanyaan Berhormat, apakah program kaunseling kepada pegawai dan anggota PDRM? Saya nak sebut bahawa Kementerian sentiasa menitik berat aspek kesihatan mental pegawai-pegawai berkuasa, jabatan agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, terutama pegawai dan anggota PDRM. Pada masa ini terdapat 142 pegawai kaunseling yang ditempatkan di PDRM di seluruh negara bagi melaksanakan pelbagai program kaunseling dan kepada warga PDRM di semua peringkat. Sehingga 31 Oktober 2023, jumlah pejawatan polis merin, ini berkaitan polis merin, tadi kaunseling, berkaitan dengan polis merin, sehingga 31 Oktober 2023, jumlah pejabatan polis merin adalah sebanyak 2,440.
PDRM masa ini sedang melaksanakan kajian optimum penjawatan secara menyeluruh dari peringkat ibu pejabat Polis Bukit Aman, kontingen daerah sehingga ke peringkat balai termasuk pasukan polis Marine. Tindakan ini adalah bagi pastikan PDRM dapat melaksanakan fungsi dan peranan yang ditetapkan dengan berkesan berdasarkan jumlah penduduk, pembangunan setempat, kadar jenayah serta isu dan cabaran-cabaran Yang Muhammad, dalam buku bajet saya tak nampak perkataan APMM. APMM saya percaya telah diserapkan kepada Polis Marine. Yang Muhammad kata penjawatan tadi 2,000 Polis Marine. Tapi APMM punya penjawatannya ialah lebih daripada 4,000. Jadi bagaimana Polis Marine ni dikatakan ada 2,000 penjawatan tetap? Apakah APMM tak dimasukkan dalam Polis Marine dan APMM tidak dimasuk dalam senarai di sini pun? Ya Umat, sebab dia tanya Polis Marine, tak tanya soal APMM. Kalau Yang Umat nak data tu, APMM saya bagi betul je Yang Umat. Yang Umat, APMM tak dimasuk di bawah mana-mana. Saya percaya dia masuk di bawah Polis Marine. Sebab apa? Polis Marine sekarang ni digabungkan dengan APMM di bawah Marine, Polis Marine. Jadi saya nak tanya, apakah anggota APMM itu tak dimasukkan di bawah Polis Marine? Ataupun mereka berasingan? Kalau berasingan, dia dah terpancar di buku bajet. Dalam buku bajet saya cari tak jumpa Yang Amat. Sebab saya memang minat betul APMM itu, kita tak terpancar. Jadi Yang Amat tak payah jawab lah Yang Amat. Jawab tulis tak apa. Terima kasih. Arau dia memang pakar pasal APMM. Sebab itu ada satu kapal nama Arau. Dia pakar yang itu. Tak apa, saya bagi. Sebelum Yang tu Amat. Menteri perlukan berapa minit lagi? 10 minit. 10 minit boleh? Ya. Boleh. Okey, 10 minit Ini berkaitan dengan soalan bangkit oleh Yang Berhormat Satu lagi Yang Menteri, Kuantan bot tadi tadi. berkaitan dengan penjawatan di penjara. Sekejap, saya jawab dulu. Di penjara sehingga 31 Oktober 2023, jumlah penjawatan pegawai beruniform dan awam di penjara adalah sebanyak 17,345 orang. 15,548 uniform, 1,757 awam. KDN pada masa ini sedang melaksanakan kajian pengstrukturan semula penjara secara menyeluruh, memastikan fungsi dan peranan ditetapkan penjara dapat dilaksanakan dengan lebih kesan. Malah Yang Amat Menteri dah sebut dalam Dewan ini, reformasi penjara akan dibuat bagi pastikan penjara kita lebih hebat berbanding dengan negara-negara lain. Yang Amat Kuantan sebut, saya balik kepada Yang Amat Kuantan. Yang Amat Kuantan bertanya berkaitan bajet bagi penyelenggaraan, pembaikan dan naik taraf sebanyak 78 juta bagi 2024. Untuk makluman Yang Berhormat, pelaksanaan baik pulih fasiliti penjara sentiasa diambil perhatian oleh Kementerian Dalam Negeri melalui bajet ini dan juga bajet pembangunan. Bagi tahun 2024, anggaran peruntukan mengurus berjumlah 78 juta diperuntukkan untuk penyelenggaraan, pembaikan, naik taraf, merangkumi semua aset fasiliti di bawah kawalan Jabatan Penjara Malaysia, termasuk penjara penuh di Kuantan. Ya Umat. Okey. Terima kasih. Okey. Bagi pejawatan di Jabatan Penjara, Yang Umat tanya adakah tidak tambah? Saya nak sebut bahawa sebanyak 1,200 pejawatan telah diisi di Jabatan Penjara bagi tahun 2023 dan kelulusan tambahan pejawatan grade lantikan 2003 sebanyak 480 pejawatan telah diluluskan oleh JPA pada 9 November 2023. Jabatan Penjara Malaysia telah mengemukakan pengstrukturan semula Jabatan Penjara kepada JPA melalui KDN pada November lalu. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, reformasi penjara sedang dibuat untuk menambah baik daripada apa yang kita laksanakan hari ini. Masjid Tanah tadi tanya berkaitan dengan cadangan pemanjangan bayaran insentif pengawasan pelatih Puspen kepada pegawai AEDK yang lain. Untuk makluman Yang Berhormat Masjid Tanah, Kementerian sentiasa menyemak kadar gaji dan elam serta kemudahan ke atas pegawai penguatkuasa jabatan agensi di bawah KDN termasuk AEDK.
demi memastikan kebajikan mereka terpelihara. Ketika ini, pegawai AEDK di Puspen dibayar bayaran insentif pengawasan pelatih sebanyak 200 bulan. 200 ya. Kajian untuk pemanjangan allowance ini kepada pegawai AEDK yang terlibat dengan tugas penguasaan di AEDK negeri dan daerah sedang dilaksana. Dapatan kajian ini akan turut dimasukkan dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang sedang dibuat. Kajian ini meliputi kajian ke atas struktur gaji, allowance perkhidmatan awam sedia ada bagi memastikan gaji allowance yang diterima oleh pegawai awam termasuk pegawai AEDK sentiasa relevan agar penyampaian perkhidmatan kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Saya balik bertegara. Tadi dia tanya juga berkaitan dengan Yang Muhammad isu minta penjelasan penipuan. Tan Sri. Ni, talian. Sambung yang... Tadi hak gaji. Okay. Yang Muhammad, tadi saya mungkin ada timurkan sedikit. PM dah umum bahawa gaji polis terutamanya dan mungkin Kementerian Dalam Negeri akan dinaikkan. Tetapi gaji tak dinaikkan, hanya dibagi allowance RM2,000. Jadi sekarang mereka kecewa. Saya tahu, saya tadi kena roadblock, jadi adalah berinteraksi, kena saman lagi saya tadi, berinteraksi yang mereka tak puas hati kerana janji nak naik gaji tak naik. Hanya bagi RM2,000, semua orang dapat. Jadi yang Muhammad, allowance rumah dia 275, allowance kola 300. Jadi 275 di Kuala Lumpur dibandingkan dengan di Arau sudah pasti berlainan. Jadi apakah Yang Muhammad bercadang supaya kerajaan bayar 50% daripada sewa rumah di kawasan-kawasan utama seperti Kuala Lumpur dan juga lain-lain bandar, sebagai dia bagi 275 nak sewa apa tak boleh Yang Muhammad. Kita kalau bagi 50% daripada sewa sebenar supaya dia boleh selesai masalah. Saya juga cadangkan sebab polis kerja teruk dan sebagainya. Kola sekarang 300, saya cadangkan naik 500 Yang Muhammad. Boleh? Itu isu baru kan? Apa yang di pandangan Saya dia timur, kita saya akan timur ambil kira. Tapi sebenarnya Arau tadi nak cerita dia kena tahan tadi. Itu sebenarnya. Teruskan, Menteri. Ini jenayah talian yang Umar Arau juga bangkitkan tadi. Saya nak jawab sahabat saya daripada... Yang tadi jawab betul Yang Muhammad, boleh jawab betul tak? Pasal kola dan juga perumahan. Okey, boleh. Bukan isu baru. Saya seminta lalu Menteri. Boleh. Saya tak boleh jawab sebab saya tak ada fakta tepat. Nanti saya... Tak payah jawab sekarang. Bertulis ya. Boleh. Supaya silap tulis saya akan pamerkan dalam surat khabar nanti. Okey. Tak apa, faham. Saya tahu cara Arau. Sebab itu saya berhati-hati Arau. Negara. Ini isu penipuan dalam talian ni. Apakah usaha berterusan untuk menghapuskan jenayah ini? Memang isu dan jenayah ini sangat kompleks. Namun PDRM melalui Jabatan Siasat Jenayah Komersial JSJK sentiasa komited bagi menghapuskan jenayah penipuan dalam talian. Antara langkah yang diambil ialah dengan pastikan agar informasi terkini berkaitan dengan modus operandi dan teknik-teknik yang digunakan oleh skamer ni dapat disalurkan kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah, sama ada secara bersemuka ataupun melalui sosial media. Oleh kerana jenayah ini semakin kompleks, semakin tinggi teknologinya, kita juga meningkatkan upaya kita. Sama ada dari segi menambahkan kecakapan pegawai atau peralatan-peralatan kita. Supaya kita dapat menandingi dan menghapuskan jenayah yang sangat mencabar ini. Sikit lagi ni. Sikit minit dah. Ini termasuk judi yang talian lah. Termasuk sekali kan. Yang Umat, jawapan bertulis tu, sentiasa komited tu, kita biasa dengar dah. Pegawai tulis kat belakang. Kita nak tengok komitmen daripada Yang Muhammad. Bahawa kita akan ambil tindakan sehari 100 kes ke. Ini tak boleh jawab kompleks, komited tak boleh jawab tu. Jawapan yang tu baik kami balik tidur. Yang Muhammad, kami terpaksa. Speaker buka puasa air segelas nak masuk balik Dewan. Saya minta Yang Muhammad jawab bahawa kerajaan akan ambil tindakan 100 kes sehari. Kalau tidak akan kerajaan komited. Komited apa? Saya tak nak jawab habis tu. Ni banyak lagi jawapan ni. Yang tak apa, tak, bukan nak marah, nak tegur. Yang Muhammad kena berani jawab. Kalau tidak tak jadi timbalan yang hebat. Ya, terima kasih. Kalau layak boleh pergi menteri itu. Okey, teruskan. Ada 2 minit. 20 Tan Sri, saya nak sebut bahawa polis akan mengambil tindakan berdasarkan bukti yang benar supaya kita tidak menginai siapa. Komitmen kita memang begitu. Dan untuk itu
PDRM dia sentiasa bersiap siaga mengatasi ancaman cyber ni dengan kita wujudkan unit-unit khusus untuk menyiasat kes-kes cyber ni. Antara ialah bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia, Jabatan dan Jenayah Komersial. Terdapat pelbagai unit kita ada ini. Sebab itu saya sebutkan tadi, keupayaan kita tingkatkan dari masa ke semasa kerana jenayah ini semakin meningkat. Jangan bangun Ahmad. Saya tak sempat jawab bro. Satu ialah unit siasatan forensik digital yang berfungsi sebagai unit menganalisis paranti-paranti digital yang terlibat dengan kes-kes jenayah cyber ni. Yang kedua ini adalah unit Cyber Investigation Response Center PCIRC yang berperanan untuk membuat pantauan di sosial media kes-kes 3A dan isu-isu skamer di Malaysia. Ini satu unit. Kita juga ada unit National Scam Response Center NSRC yang bertanggungjawab dalam mengurus siasatan bagi kes-kes penipuan atas talian yang dilaporkan kepada unit ini. Selain itu, unit Tactical Cyber yang berfungsi kita nak jejak dan mengesan jenayah cyber yang kadang-kadang ada mereka melaksanakan fungsi ini di luar negara, bukan dalam negeri. Oleh yang demikian, bagi memastikan unit-unit siasatan cyber yang sedia ada mencapai objektif, cadangan pindahan undang-undang dan sesi libat urus diadakan berkaitan dengan perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Saya nak sebut bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan 2024 telah mengumumkan kerajaan akan menambah peruntukan kepada NSRC sebanyak 20 juta pada tahun depan berbanding dengan 10 juta tahun ini sebagai usaha untuk kita kukuhkan peranan NSRC dan PDRM dalam membendung jenayah penipuan dan talian atau scam yang semakin berluasa. Yang Berhormat Tan Sri, memang saya tahu banyak saya tak jawab, masa tak cukup. Jadi saya mohon untuk menjawabnya secara bertulis. Harau, Malaysia nak skor gol lah tau. Tak.